Assalamualaikum Datuk, tunduk. Kan? Tapi kalau jumpa kami, relax. Double standard. Semalam saya sembang dengan siapa ada seorang doktor, dia kata dia Malaysia. Satu pengalaman, isteri dia bersalin di satu hospital lah. Nurse yang sama, nurse dia kebetulan dia doktor lah. Nurse yang sama, treat patient berbeza kerana sebab kelas. Dia pergi treat patient kelas 3, senyum tak senyum, masam tak masam. Tak. Tapi bila pergi treat nurse yang sama, treat patient kelas 1, cukup hormat. Tengok cara orang kita berfikir. Kat sini tak kisah. Tak. You profesor ke, you doktor ke, panggil nama sama je. Kita siap lah. Tak. Kalau profesor panggil nama sebenar, alamak tak naik pangkat lah kan. Tak. Nanti tua baru naik jadi profesor lagi. Tak. Sebab ada kes dulu, panggil naik chancellor dengan naik chancellor ni Datuk Tan Sri, panggil dengan nama lah. Sebab mau balik ke Rozi kan. Panggil nama. Ada kawan saya dulu, dia cuba ubahlah budaya ni di Universiti Melayu. Tahun tak silap saya tahun 2000, betul dah, awal 2000. Masa tu naik chancellor dia Profesor Anwar Zaini. Dia medik kan. Jadi dia buat satu program supaya antara staf, takbiran staf profesional ni dengan cara dengan staf bawahan jadi rapat. Jadi dia buang gelaran-gelaran dekat depan tu, dia buang. Jadi masing-masing panggil, dia letak kat depan tu sahabat. Katalah nama Fahmi, sahabat Fahmi. Profesor tu buang, tak ke tepi. Buang dalam longkang. Dah, kalau masuk kubur pun tak bawa profesor. Jadi alhamdulillah jalan. Panggil jumpa sahabat Zaini. Walaupun dia nak chancellor, panggil sahabat Zaini. Dalam meeting pun macam tu lah. Jadi alhamdulillah benda tu merapatkan hubungan antara staf bawahan. Tak ada gap lah. Staf bawahan lecturer pun jadi, mana kadang-kadang bila kita jauh ada gap, kita nak cerita satu benda pun tak lepas. Tapi bila rapat, kita boleh cerita macam kawan, macam adik-beradik. Tapi benda tu tak lama. Bila tukar nak chancellor yang baru, dia tukar pula. Ini rubbish ni dia kata ni, rubbish. Jadi kat sini biasa. Lepas tu kadang-kadang saya pelik juga. Kita grad rakyat kita yang grad daripada dengan negara ni lama dah. Kan? Late 40s, early 50s dah. Tapi balik Malaysia, budaya tak diubah. Kan? Budaya tidak boleh diubah. Mungkin sebab budaya orang Melayu juga. Kadang-kadang kalau macam kita lah. Kalau pelajar-pelajar kita panggil kita dengan nama sebenar, tanpa address title, mungkin kita rasa macam rude. Sebab mungkin budaya orang Melayu ni dia menghormati, dia recognize title tadi. Tapi janganlah menyebabkan kita double standard in terms of treatment. Tak? Kalau anak profesor datang jumpa kita, samalah dengan anak orang kampung datang kena treat cara yang sama. Jadi kadang-kadang kita tak mampu nak bezakan. Ada satu lagi di situ, ada seorang masa di hospital, dia tengah treat patient beratur ramai ni. Patient beratur ramai, ada seorang datuk dia. Datuk tu telefon. Direct doktor, minta nombor doktor, nak jumpa terus. Maknanya nak potong queue lah. Dia dalam nama borang tu tak adalah pula dituliskan datuk. Nama biasa je, jadi kita pun tak tahu kan. So dia beritahu kepada nurse, kenapa dia nak potong queue, kena tunggulah patient ramai. Okey. Last kali dia dapat call daripada pengarah hospital. Pengarah hospital kata, kenapa you tak treat si Datuk si Fulan ni? Ya, sebab dia ada macam-macam lah alasan dia tak. Dia kata saya pun tak tahu dia Datuk. Tak, dalam borang tu nama biasa saja. Tapi walaupun dia Datuk pun, dia kena tunggulah. Sebab apa? Sebab patient yang lain datang awal lagi dan beratur lebih awal daripada dia. Pengarah hospital pun saya pun, yelah, baguslah macam tu, tapi saya kena beritahu juga sebab dia call saya. Kan? Jadi itu cara. Maknanya siapa yang kuat di sudut politik, siapa yang kuat di sudut kabel, dia mendapat kelebihan. Itu which is against the principle of Islam. Siapa nak ubah? Kita lah kena ubah kan? Tapi kalau nak ubah tu kena bersedia lah. Bersedia dengan cabaran lah. Tapi kalau kita semua ramai-ramai kita ada kekuatan untuk ubah, orang tu akan ubah. Tapi yang nak ubah tu kadang-kadang
Macam kita lah nanti balik daripada sini, habis belajar balik, kita rasa sebulan 2 bulan tu kita ada semangat lagi nak umpah dah. Habis 2 bulan, kita pun join sama geng-geng. Kita punya cara, ialah kat Malaysia lain, cara dia lain. Bukan maksud saya nak memburuk-burukkan, tapi untuk kita mengambil pengajaran. Benda yang tak betul kita kena betulkan. Kalau tak, benda yang tak betul ni akan berterusan diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Imam Ja'far As-Sadiq menasihati murid-muridnya dengan berkata, "Kunu du'atan nasi bi a'malikum wa la takunu du'atan nasi bi alsinatikum." Hendaklah kamu menjadi pendakwah dengan amalan kamu, dan janganlah kamu menjadi pendakwah semata-mata dengan ucapan kamu. Maknanya kalau kita berucap, kita ajak manusia kepada dakwah, kita pun kena amalkan jugalah. Kita pun kena amalkan juga. Kita ajak manusia supaya baca Quran, kita terlebih dahulu kena baca Quran. Ajak manusia supaya belajar agama, kita dulu kena faham, tambah-tambah lagi belajar agama. Sikit lagi Adakah dakwah cukup dengan membaca kitab, berceramah dan memahami perkara yang dibaca dan diceramahkan? Kita dapat menjawabnya dengan mudah bahawa baca dan faham kitab belum cukup bagi seorang pendakwah. Pembacaan hendaklah dengan berfikir supaya difahami apa-apa yang terkandung dalam kitab yang dibaca. Pembacaan memerlukan fikiran yang berfungsi memecahkan masalah yang buntu. Membaca kitab suci adalah jalan terbaik bagi mendapatkan penawar yang berkesan, bagi mengubati penyakit jahil agama dan buta hati. Sebab tu kita, pada saya lah, kita kena menghargai apa jua usaha yang dibuat oleh mana-mana organisasi untuk mengajak manusia kepada agama. Jangan kita saling bertelagah. Organisasi ni kata yang ni tak betul. Organisasi B kata organisasi C tak betul. Sepatutnya kita orang Islam ni, kita banyakkan organisasi, banyakkan kumpulan-kumpulan yang boleh mengajak manusia kepada agama, kepada Islam. Supaya kita boleh menuruti sunnah Nabi SAW, supaya kita sentiasa hidup dalam jemaah, dalam organisasi. Kita di sini pun SEFC ni boleh dianggap sebagai satu organisasi yang kita mengumpulkan orang-orang Islam atau bersama-sama kita untuk saling mengingati atas dasar agama. Sebab tu saya selalu sebut, kita nak berkawan ni biar kita berkawan atas asasnya asas agama. Bukan kita berkawan atas asas dunia. Sebab kalau kita bersahabat, kita berkawan atas asas dunia, tak lama. Tapi kalau kita berkawan atas asas agama, benda tu akan lama, akan bertahan lama. Dan insya-Allah dia akan memberikan banyak manfaat kepada kehidupan kita. Sikit lagi, last one. Jika orang yang beriman dengan rasul-rasul terdahulu tidak menerima kedatangan Nabi SAW, sudah tentu mereka tidak ikhlas dengan ajaran dan perutusannya. Mereka mungkin mengamalkan ajarannya dengan jalan riak, nifaq dan menunjuk diri sebagai pengamal agama. Ini kerana mengingkari agama pimpinan Nabi SAW bermakna mereka langsung tidak beragama. Cara hidup dan sikap mereka lebih suka berpura-pura dengan menunjukkan kononnya mereka beriman, sekalipun dengan berpegang pada kulit luarnya sahaja, tidak kepada ajarannya yang hakiki. Bani Israel sangat pintar dalam putar belik tentang agama. Ini kebijaksanaan ataupun kewibawaan Bani Israel. Dia nampak dia menonjolkan kehidupan dia, kehidupan beragama. Tetapi dalamnya mereka menyimpan kebencian yang cukup kuat kepada Nabi SAW. Ditambah lagi dengan peranan orang munafik. Dicampur Bani Israel ataupun golongan Yahudi, yang menentang Nabi campurkan golongan munafik. Itu menjadi cabaran kepada masyarakat Islam di ingat saya baca satu ayat lagi Bolehkah kita hapuskan sifat nifak dan bermuka-muka ini dengan mudah? Ayat 45 memberi formula kepada kita untuk kita membanteras ataupun menghilangkan sifat yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jawabnya boleh. Boleh. Tetapi memerlukan kemahuan yang tinggi dan keazaman yang kuat. Ayat
45 memberi panduan kepada kita melalui dua perkara, iaitu solat dan sabar. Solat dan sabar mampu meningkatkan keazaman. Maknanya solat yang kita buat ni sebenarnya dia ada power, dia ada kekuatan. Ya, kita dapat tak kekuatan? Bagi contoh, bila kita solat, lepas solat tu ada rasa something different. Tak, tapi kalau kita solat, Allahu Akbar, habis Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lepas solat pun kita tak rasa ada something different berlaku dalam iman kita, dalam spiritual kita. Maknanya ada something wrong dengan solat kita lah. Sepatutnya lepas solat tu, solat ni kita bermunajat dengan Tuhan kan. Lepas solat tu kita mesti ada rasa keazaman yang kuat. Ayat 45 Allah Ta'ala sebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, saya baca sikit lagi. Kemahuan yang tinggi dan cita-cita yang kuat memerlukan latihan yang cukup. Kena ada training. Nah, dalam kehidupan dunia kita pun kita nak capai satu benda, mesti kena ada training untuk kita cukupkan skill kita. Tak? Nak capai cita-cita jadi seorang pelajar kita kata dapat PhD, mesti cukupkan training. Tak? Dia writing up thesis tu pun satu training. Tak? Training bukan training jari je. Tak? Training kita punya spiritual, training kita punya emosi. Tak? Sebab tu saya selalu sebut kita belajar di mana-mana peringkat lah, PhD ke, lepas ni postdoc ke, kita buat research dan sebagainya. Itu adalah satu part of our life. Kadang-kadang orang melihat, pada saya kurang setuju lah, dia melihat PhD ni satu matlamat hidup. Dah, PhD is one of the main goal of my life. Pada saya tak betul tu. Dah, PhD ni part of proses dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala pilih kita masuk dalam proses training PhD ni untuk ajar kita certain thing. Kepada saya lah. Nah, sebab boleh saja Allah Ta'ala tak bagi peluang kita buat PhD, tapi Allah Ta'ala akan latih kita melalui benda lain. So kita buat PhD, buat master ke, satu latihan supaya Allah Ta'ala ajar kita banyak perkara. Nah, tapi kalau kita fokus CJ saja, banyak benda kita akan terlepas. Sama juga peringkat undergrad. Allah Ta'ala pilih kita belajar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ada something yang Allah Ta'ala nak ajar kita. Yang tu kita kena cari. Kalau sekadar nak lulus, ramai orang lulus. Tapi habis lulus tu, apa development, self development yang kita dapat in terms of skill kehidupan, skill kita kata survival, kita berinteraksi dengan manusia. Itu pada saya lebih penting daripada CJ PhD. Lepas tu kadang-kadang kita dapat ramai yang kita kata gelar doktor dapat PhD, tapi tadilah skill-skill yang cakap dengan orang, bermuamalah dengan orang. Bila jadi bos, dia tak ada pengalaman berurusan dengan manusia. Bila jadi bos, dia kan, you buat ni, dia relax, bayang kaki atas kursi. Sedangkan untuk menjadi seorang pemimpin tu yang kena menjadi khadam kepada komuniti dia. Sebab tu susah jadi penghulu ni, malam penghulu ni. Dia bagi arahan, okey, start masak. Ni apa dia ni? Tapi dia kena turun sekali. Kan? Dia tak boleh jadi bagi arahan, okey, Husin jadi unit pengurangan luar. Cari kemah, cari tempat dah. Dia goyang kaki kat rumah. Itu bukan seorang pemimpin menurut perspektif sunnah. Contoh kata sayyidul qaumi khadimuhum. Sayyidul qaumi, pemimpin kepada satu kaum adalah khadam kepada kaum itu. Itu yang Rasulullah buat. Dia jadi pemimpin bila nak buat masjid, dia turut sekali. Buat dakwah kepada golongan bukan Islam. Jadi in the forefront. Susah. Kan? Sebab pemimpin itu akan dipersoalkan di hari akhirat.
baca bawah sekali. Surat 176 bawah sekali. Di atas tu boleh baca. Kita selalu dengar, solat dengan dua perkara ni, solat dengan sabar boleh memperkuatkan kita punya ketahanan. Even solat itu disebut inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat boleh mencegah kita daripada buat perkara yang tidak baik. Dikata kat sini sabar dan solat dua senjata yang boleh digunakan bagi melawan kelemahan dalaman, kelemahan spiritual. Tetapi bagaimana jika senjata sabar dan solat itu sendiri tumpul? Kenapa kita tak dapat kekuatan dalaman tadi? Sebab senjata kita tadi tumpul. Kita nak lawan syaitan, tapi pisau kita tumpul. Itu yang tak dapat. Maknanya walaupun kita solat, walaupun kita cuba untuk sabar, tapi kita tak mampu nak lawan. Sebab dua senjata ni tumpul. So dia kata kat sini, ini bagus ayat dia. Batu pengasah senjata sabar dan solat ialah khusyuk, atau mengakui kelemahan kita di hadapan Allah dengan memikirkan bahawa pada suatu hari nanti kita akan berdiri dalam kandang mahkamah di hadapan pengadilan Allah. Pada hari itu tiada gunanya lagi harta benda dan anak-anak, kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang khusyuk dan menumpukan sepenuhnya pada kebesaran Allah dan melihat kelemahan diri sendiri akan menjadi ringan bagi seseorang untuk mengerjakan ibadah salat. Tetapi hati yang keras tidak bersedia untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia back to hakikat diri kita. Hakikat diri kita. Lepas tu kalau kita kenal hakikat diri kita, kita akan kenal Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal hakikat diri dia, dia akan kenal Tuhan dia. Sebagai contoh, kita ni kalau saya sebut dalam 2-3 occasion, kita ni kalau kita bandingkan dengan segala makhluk yang ada atas alam ini, kita ni umpama satu debu saja. Satu debu yang kecil saja. Satu partikel debu yang kecil saja dalam makhluk yang Allah Ta'ala jadikan. Even bumi sendiri yang kita duduk ni, satu bahagian kecil saja daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katalah bumi itu macam kitab ni lah. Ataupun makhluk Allah itu sebesar kitab ni, kalau kita boleh bandingkan. Makhluk Allah yang universe ni, yang kita tahu galaksi Bima Sakti dia. Yang luar sistem cakrawala tu kita tak tahu. Kita ni hanya satu bahagian kecil saja kat sini. Even mungkin lebih kecil daripada tu. Jadi apa sebab kita merasa kita lebih hebat daripada Allah SWT? Apa sebab kita merasa kita dia boleh kabur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berbanding orang lain? Sebab kita ni tak ada apa. Allah Ta'ala kalau debu ni kita siup pun dia melayang. Betul tak? Jadi tak ada sebab untuk kita merasa arrogant ataupun kita merasa proud of your own self. Saya pun baru tahu koyo tu proud of your own self. Proud of yourself ataupun your own self. Rasa bangga dengan diri sendiri. Orang kata koya. Syok sendiri. Orang kata syok sendiri. Orang kata koya. Jadi bila kita tahu hakikat diri kita, we must be humble to God, to Allah SWT. Bila kita humble di hadapan Allah, kita pun akan humble di hadapan manusia. Kita akan rasa kita ni tak ada apa. Biarlah kita lepas ni dapat profesor ke, tak hafiz tak? Profesor ke apa ke, kita akan sanggup makan breakfast dengan dengan orang kampung. Ini kadang-kadang tu lah. Semoga Allah Ta'ala jauhkan saya dan tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang bila kita dapat pangkat yang besar, kita nampak orang yang yelah, simple as kalau kat office kita cleaner lah. Nak tegur pun dia cleaner kan. Aku ni Datuk Tan Sri. Tak sanggup, mana boleh sanggup makan sekali dengan cleaner. Tidakkah cleaner tu manusia macam kita je? Mungkin dia lebih mulia di sisi Allah daripada kita, walaupun kita ada pangkat Datuk Tan Sri, Profesor, Doktor dan sebagainya. Sebab kembali kepada kehidupan kita lah, hakikat diri kita. Bila kita sedar, insya-Allah manusia ni akan hidup dalam keadaan tenang. Kita dengan kawan kita pun kita akan rasa tenang, kita akan rasa selamat, kita rasa hidup kita rasa seronok. Sebab masing-masing tidak ada
sifat untuk takabur antara satu sama lain.